Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk perjumpaan kali ini, kita akan membincangkan tentang teknik-teknik kawalan bagi digital input. Jom kita mulakan. Baiklah, jadi kita hari ini nak bincangkan pasal digital input, kaedah-kaedah kawalan digital input. So, pertama sekali kita nak terangkan yang digital input ni adalah sebarang input yang boleh memberikan status high dengan low. Contoh status high dengan low tu contohnya macam push button. Kalau kita tengok sini kat kita punya visualizer ni, macam ni push button. Kita ada sini, ni namanya slider switch. Kita ada rocker switch. Rocker switch tu yang ada dekat kita punya dinding tu lah. Switch untuk 240 tu kan, switch lampu, switch kipas. Itu rocker switch lah. Kita ada limit switch. Kita ada macam-macam sensor yang jenis digital yang boleh bagi status sama ada high atau low saja. Jadi cara untuk kita baca dekat kita punya program, ini kita dah ada Arduino IDE saya dah buka ni. Macam biasalah, kalau saya memang jenis yang konvensional punya sebab kita gunakan yang bracket open and close curly bracket biar sama baris. Okay. Lepas tu sebab kita nak guna digital input, kita punya digital input pada kita punya Maker Uno ni kita punya programmable push button, programmable input. Yang atas ni reset button. Reset button ni adalah button yang kalau kita tekan, program kita jalan 1, 2, 3, 4, 5, katalah 100, 200 line kan. Di tengah jalan tu, you tekan reset ni. Bila you tekan reset ni, dia lompat balik kepada line number 1. Dia ulang balik program tu. Yang programmable push button ni, dia wiringkan pada pin digital pada pin number 2. D2. Jadi kita nak buat pin tu tak boleh lah sebab dia dah buat dalam bentuk PCB ni kan. Kalau kita nak buat boleh modify, tapi banyak kerja lah. Jadi ada baiknya kita gunakan je pin pada digital 2. Jadi pada program kita akan tulis status pin tu, pin M besar mode, pin number 2, input underscore pull up sebab kita pakai internal resistor pada Atmega 328. Kalau kita nak pakai input saja, maknanya kita nak kena, kalau boleh nak letak perintah lah, kita kena buat wiring untuk active low. Tapi kalau kita pakai input pull up, maksudnya kita punya pin tu, pada digital input kita tu, kita hanya terus wiring pada satu ground, satu lagi pada D2 lah. Dan kita nak nampak status kita pada kita punya LED lah. LED pada pin number 13. Ini ada blinking ni sebab kita itu hari buat program yang lama tu hari. Saya tak padam lagi. So saya nak pakai pin 13 tu sebagai status kita, pin mode 13, output. Semicolon. Okay. Jadi kita nak mula-mula sekali kalau kita nak buat input pull up ni biasanya kita tak dalam loop lah. Sebab kita nak sentiasa scan lah. Ni namanya polling teknik. Dia ada dua kaedah, sama ada polling teknik ataupun interrupt. Kita pakai sekarang ni yang budak-budak kalau baru nak belajar kita pakai polling. Interrupt tu nanti kita ada masuk dalam kita punya syllabus nanti. Jadi pada void loop kita nak baca dulu status pada kita punya pin D2. Jadi kita type integer PB is equal to digital read kali ni. Digital read pada pin number 2. Satu je. Dia ada satu je argument. Argument dia pin. Maksudnya ni saya sekarang buat dia sebagai local variable lah. Kalau saya nak buat dia sebagai global, saya kena letak dia kat atas lah. Saya boleh letak kat atas tapi nanti dia makan ruang sikit lah. Dia makan sekurang-kurangnya dua line program saya. So saya nak biar dia sebagai local lah. Lepas tu, saya nak buat decision making. Gunakan control structure if. If ni rasanya macam kita dah bincang belum? Saya tak apa ingat lah. Tapi tak apa. If ni kegunaan dia adalah untuk biasanya buat decision making lah. Jadi dalam dia ada open and close parenthesis. Dalam dia ada condition. Dalam case ni, saya punya push button dalam keadaan input pull up. Input pull up maksudnya adalah bila kita tak tekan push button tak aktif, maksudnya dia akan dapat 5 volt. Tapi kalau kita tekan push button ni, dia akan dapat 0 volt, ground lah. So, kita akan beritahu if PB sama dengan 0. Sama dengan ni adalah comparison. Dia membandingkan. Berbeza dengan yang satu sama dengan ni. Satu sama dengan ni maksudnya
kita ambil status pada pin digital 2 ni, digital gate 2 ni, status dia sama ada high atau low. Kita ambil status tu dan kita masuk dalam TV. TV sekarang adalah pembuli ubah yang memegang status pin. Banding dengan sini, yang ini pula dia beritahu kalau ayat kasar lah. Kalau secara kampung ni dia suruh tolong tengok dekat PB tu, adakah PB tu sekarang nilai dia kosong. Jadi jawapan dia dua je. Atau sama ada ya atau tak. Ada dua je. Kalau yang ini, istilah dia, tolong tengok dekat pin digital gate 2 tu, status dia, tolong simpan. Ni ayat dia lah. Kalau sama dengan ni, satu sama dengan. Kalau dua sama dengan, dia suruh tengok sama ada status ni, dah kosong ke belum. Kalau kosong, ya, dia akan buat dalam curly bracket ni dia akan buat. Ni kita punya statement lah. Apa yang kita nak tulis. Okay. Dalam kes kita sekarang ni, kes kita adalah kita nak tengok kalau kita tekan push button ni, pin pada 13 tu dia menyala. LED tu menyala. So kita bagi tahu digital right pada pin 13 adalah high. Tapi kalau kita lepaskan push button tu, pin tu sepatutnya low, tapi kita tak bagi arahan. Jadi kita pun nak buat, so kita just copy and paste ni. Paste. Kalau kita punya push button tak tekan maksudnya 1. Sebab ni input pull up ataupun kita panggil sebagai kadang active low. So 13 ni kita akan bagi dia sebagai low. Okay. So kita pergi kepada kita punya tools. Saya punya board saya pakai Node MCU tadi. Saya tukar kepada Arduino Uno. Sebab Maker Uno kita ni pakai Atmega 328P punya IC. Lepas tu kita pergi kepada port number. Kita tukar kepada COM selain daripada COM 1 lah macam biasa. Saya punya COM 6. Dah siap. Kita terus upload. Sebabkan ni first program, dia akan suruh kita simpan program lah. So saya simpan je. Saya namakan dia sebagai digital input. Save. Okay. Jadi sekarang ni dia tengah upload. Dia tengah upload, kita tengah tunggu sekejap. Tengah compiling sketch. Nanti kita akan nampak yang LED ni dia berhenti berkelip lah. Sebab kita dah masukkan program baru, kita dah override program yang lama. Tengah compiling sketch. Sekejap Kalau tuan-tuan dan puan tengok ni, kita ada open curly bracket and close curly bracket. Kalau kita nak tulis statement yang banyak, kita kena buka lah. Tapi kalau sekadar macam program ni satu line macam ni, satu arahan je ni, sebenarnya tak perlu buka pun tak apa. Okay. So kita tengok program ni. Program kita sekarang ni, nampak ni pin D2 ni sekarang tengah high. Tapi jangan tengok sebagai output. Dia sebenarnya bukan output, dia sebenarnya input. Kalau awak tengok sebagai output, memang sekarang ni saya tak tekan, kita dapat 5 volt. Sebab tu LED menyala. So jangan tengok dia sebagai input. Anggap dia sebagai, jangan tengok sebagai output, tengok sebagai input. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok, kita punya LED pada pin 13, tak menyala. Kalau saya tekan push button programmable kita, dia akan menyala lah. Saya tekan dari sini lah. Tu, saya tekan dia nyala. Saya lepas dia mati. Jangan tengok ni. Tekan nyala, lepas mati. Ini untuk basic nak test functionality lah. Kalau kita nak buat dia klip-klip pun boleh. Kalau kita nak buat dia klip-klip, contohnya, maksudnya saya tak berminat dengan dia punya status tak tekan. Saya berminat kalau dia tekan je. Kalau dia tekan, kita boleh beritahu sini, kita bagi delay. Katalah sini 200. Lepas tu saya buat atas ni, copy and paste. Lepas tu kita paste dia dekat sini, kita bagi sini low. Ni basic kepada digital input. Nak test functionality lah. Kalau kita ada komponen digital input, pertama sekali kita nak test sama ada dia okey ke tak okey. Function ke tidak. Kalau tak function, basic program ni tak function, maksudnya you punya wiring ada problem lah. Tengok balik. Mungkin ada short ke apa ke. So, arahan ni menyatakan selagi saya tekan, dia kalau input ni, digital input ni ada dua status. Sama ada you push and hold ataupun you push and release. So sekarang ni kita push and hold dulu. Kita buat ni dulu, basic. Okay, sekarang dah siap. Saya tekan push button ni, saya press and hold. Dia blinking lah. Saya lepaskan release, dia off. Okay, so ni push and hold. Apa beza push and hold dengan push and release? Bila kita buat jenis counting, kita akan nampak ada masalah. Ini nak test status functionality. Kalau kita nak buat counter,
Contoh tu contohnya, kalau saya tekan ni sekali, LED pada pin 13 nyala lah. Kalau saya tekan kali kedua, LED pada pin 12 pula menyala. Dan seterusnya, kita buat, let's say kita buat 4 LED. Untuk yang ni dah siap ni, digital input ni sekejap ni. Sekarang ni kita nak tambah LED. So kalau kita tambah LED, kita beritahu sini, pin mode 12 output, kita boleh copy saja sebab lagi mudah dan lagi cepat. Bila kita banyak type, kita akan ada kemungkinan untuk banyak salah. Okay. So, sorry, saya tertekan insert 6 block. Saya tekan saya punya 6 block tadi. Saya tekan insert. Okey, sekarang ni 13, 12, 11, 10. Ini semua pin LED Boleh je nak declare atas. Kita declare atas sekejap lah. Kita declare integer LED supaya kita nampak LED 1, 13. LED 2, 12. LED 3, 11. LED 4, 10. Ini tak letak sama dengan. Silap. Sama dengan, okey. So, last kali kita matikan dengan semicolon. LED 1, 2, 3, 4 pada 13, 12, 11, 10. Dalam ni kita dah boleh namakan dia sebagai LED 1 lah. 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita boleh buat macam ni. Okey. Tapi saya pernah ajar tuan-tuan dan puan-puan pakai for. Kalau kita pakai for, dia hanya satu line je. So, pakai teknik ni pun boleh ataupun saya nak pakai yang for tu lah. Kalau pakai for, kita bagi tab sikit. Integer I sama dengan, kita starting dengan nombor 10 kan. Kalau kita nak buat plus-plus lah, kita nak buat minus-minus pun boleh, tapi kebanyakan masanya kita buat plus lah. Kita akan buat 10 ni lah. So, I is equal to 10. Semicolon. I less or equal, kita punya last kali nombor 13. Sebab tu saya pakai equal 13. Semicolon I plus plus. Apa yang dibuat? Dia akan bagi tahu pin mode pada pin I ini mujuk kepada nanti kita punya 10, 11, 12, 13 lah. Koma semua sebagai output. So ni semua LED kita declare untuk part LED sebagai output. Satu line aja. Okay. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita akan bagi tahu, ini saya padam dulu. Kita akan bagi tahu sini, if PB is equal to kosong, kita nak buat counter. So kita ada satu pemboleh ubah. So saya akan bagi tahu sini, koma, CNT sama dengan kosong. Nilai counter saya sekarang pada keadaan asalnya adalah kosong. So saya akan beritahu counter plus plus semicolon. Maksudnya setiap kali dia tekan push button, nilai counter akan naik. Bila nilai counter naik, so kita akan pergi kepada condition dia. Condition dia adalah if kalau nilai counter CNT sama dengan 1. Maksudnya nilai dia 1 sekarang ni. Ni comparison, ingat, ini comparison kalau double equal ni. Kita akan onkan LED. Digital right LED 1 high. Lepas tu kita akan onkan lagi 4 lah. Dengan nilai variable yang lain lah. 3, 4. Pada pin number 2, 3, 4. Okay. Jadi kita akan tengok apa kesan dia bila kita tekan digital input sebagai counter. Untuk press and hold. Jangan kata press and hold, kita buat press release dulu. Ni sekarang ni kita tekan lepas. Kita akan tengok betul ke dia ikut setiap satu LED ni. Kita pernah upload. Dari segi observation kita akan nampak yang kita tekan macam satu kali. Tapi sebenarnya LED tu dia akan nyala 4. 4 ke 3 ke, tapi dia tak ikut arahan kita. So dah done uploading. Kita boleh tengok sini. Saya fokus sekejap, okey. So saya tekan sekarang sekali. Press and release, tekan lepas. Nampak? 4-4 menyala. Saya dah kata tadi kan. Tapi kalau saya tekan sekali lagi, dia tak nak ikut arahan. Dia tak nak ikut arahan. Jadi ini kita panggil sebagai debouncing. Debouncing ni adalah fenomena di mana digital input yang menggunakan mechanical switch. Contohnya limit switch, push button, apa-apa jenis-jenis mechanical, dia akan ada satu overshoot ataupun beberapa nilai pulse tu yang tak stable. Kalau kita tengok pada, kalau kita nak nampak berapa counter dia,
kata macam tekan 1. Tapi macam dah tekan banyak. Tak percaya, kita tengok pada serial monitor kita. So kita tengok pada kita punya setup, kita nak kena declare serial monitor kita dulu. So kita enter serial.begin pada baud rate 9600. Close parenthesis semicolon. So sekarang ni kita dah boleh print nilai counter pada kita punya serial monitor. So arahan dia adalah pada nilai PB push button ni, saya beritahu sini, tolong print serial.print line new supaya dia langkah ke bawah. Kalau print saja dia akan tulis ke kanan. So kita tak nampak bila tulisan tu banyak. Apa yang kita nak print? Kita nak print nilai counter lah, variable ni, CNT. Close parenthesis semicolon, kita upload. Kali ni kita dah boleh buka kita punya serial monitor dan kita boleh nampak berapa sebenarnya nilai counter. So nilai counter ni hanya akan dikira apabila kita tekan saja. Bila kita tak tekan, nilai counter ni tak bergerak. Maknanya dia static lah, variable ni. So done uploading, saya buka serial monitor. Kita pada ada gambar kantar ni, belah kanan atas. Dia boleh kat sini pula. Saya tarik sini. Ni letak balik sini. Okey. So sekarang ni dia tak ada nilai. Kenapa dia tak ada nilai? Sebab saya tak tekan. Cuba saya tekan. Nampak? 43. Itu saya press and release tu. Kalau saya press panjang, saya tak lepas-lepaskan dia, nombor ni akan sentiasa meningkat lah. Cuba saya tekan kali kedua. Nampak? Jadi 96 dah. Jadi apa masalahnya? Masalah di bouncing ni. Kita nak kena pakai teknik untuk debouncing dia. Ini namanya bouncing effect. Okay. So, kalau kita biarkan serial monitor dekat sini, apa yang kita nak buat sekarang ni? Kita nak pakai debouncing, ada beberapa cara lah. Salah satu daripadanya, caranya adalah menggunakan software punya delay lah. Kalau kita pakai satu lagi teknik, kita kena pakai RC component, RC filter lah. Tapi nak kena tambah komponen pula. So malas cerita lah. So kita pakai je. Memang kebanyakan masanya saya pakai delay je. Delay. Kita nak melambatkan dia punya teknik, dia punya bacaan tu. Okay. Jadi by pengalaman, delay yang saya suka pakai adalah dalam 300. Nak pakai rendah lagi boleh. Tapi kadang-kadang awak tekan macam dia naik kepada, kita tengah 1. Dia ingat ada 3. So kita akan naikkan delay tu sikit-sikit lah. Itu bergantung kepada kita punya perangai, macam mana kita tekan dan kita lepaskan. So, kita tengah uploading dan uploading. Okay, saya clear output ni. Kali ni saya tekan. Tengok berapa nilai kali ni. Press and release. 1. Saya tadi tak scroll down tadi. Saya semula clear output. Saya reset. Okay. Saya tekan. Sekali. Oh, dah 2. Sorry, saya reset semula. Saya tekan sekarang push button dia. 1, 2, saya tekan. 3, saya tekan. 4. Oh, ni bacaan ni cantik lah. Sebab memang saya pakai biasanya delay 300 lah. Tapi apa jadi kalau saya tekan dan tak lepas? Saya press and hold. Nombor tu dia increment. Dia naik sendiri. Kenapa dia naik sendiri? Sebab dia dalam subroutine nama loop. Subroutine loop dia akan sentiasa baca. Jadi kalau teknik ni tak berapa nak sesuai sangat, kalau kita pakai press and hold. Contoh press and hold ni switch dia apa? Contoh switch macam rocker switch yang kat dinding tu, kalau awak dah on, awak biarkan aja kan. Tu rocker switch. Tapi biasanya kita tak akan pakai tu untuk counting, untuk mengira. Biasanya kita pakai sensor. Sensor, contoh kalau sensor limit switch, kalau sensor limit switch tu dia detect je objek tu sentiasa bergeser dengan dia. Maknanya digital input kita aktif lah. So sebenarnya satu kotak, tapi sebab dia kira tu lama, dia ingat dah dekat 50 kotak pada satu je. So ini masalah kalau kita gunakan teknik ni lah. So kita nak kena gunakan satu lagi teknik, dia pakai while. Dia akan sentiasa check. Kalau lepas baru dia release. Jadi teknik ni yang sekarang ni saya selalu gunakan lah. Okay. Jadi kalau kita contoh, tengok kalau push button kita tekan. Kalau dalam teknik ni, lepas dia buat ni, dia akan terus keluar. Dia keluar, dia pusing balik. Dia pusing balik, dia tengok kita masih tekan. Ini masalahnya. Apa kata kita jangan bagi dia keluar. Kita sentiasa looping dalam
counter ni lah, dalam if ni lah. Maksudnya daripada 12 sampai 16 ni kita looping dalam ni je. Kita nak pakai while dalam ni, dan condition dia adalah kita sentiasa check kita punya push button tu dah lepas ke belum. Supaya dia tak keluar daripada if ni. Jadi apa yang kita nak buat, saya tambah satu lagi program dekat bawah ni. Saya berkata while, open and close parenthesis, jangan semicolon. Jangan semicolon. Nanti dulu, semicolon tu nanti dulu. So kita nak beritahu check apa? Read, kita baca push button tu lah. So digital read pada pin number 2, kalau dia adalah masih kosong. Kalau dia adalah masih kosong, apa yang saya nak buat? Saya nak dia looping dalam ni sentiasa. Kita boleh buat macam ni. Kita looping dalam ni sentiasa. Buat apa? Tak ada buat apa. Dia looping, dia tunggu je. Dia tunggu awak lepaskan push button ni. Tapi saya pernah cakap, kalau kita open and close bracket ni, tak ada apa-apa dalam ni, kita boleh saja letak semicolon kat sini. So kita upload, kita tengok apa jadi ni. Selagi saya tekan push button tu, saya tak lepaskan, nilai counter ni dia tak akan naik, dia tak akan increment. So, di tengah uploading, saya alihkan atas sikit. Okey, done uploading, saya clear output. Scroll up, okey. Sekarang ni saya press and hold. Saya tekan lagi ni, saya tak lepas. Dia satu, dia tak increment. Sebab apa? Dia tengah looping dekat while tu. Dia tunggu saya lepas, baru dia keluar. Saya lepas Saya tekan sekali lagi. Saya tekan and hold. Dia masih nombor 2. Saya lepas. Kalau saya tekan press and release macam biasa, macam tadi, dia okey dia, function okey. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, saya elok-eloknya gunakan teknik yang ni lah. Bukan susah mana pun, tambah satu line aja. Tambah line nombor 16 ni, while digital read 2 equal kosong lah. Maksudnya kalau awak masih tekan, dia akan looping dalam ni. So, dia tak akan keluar. Ni teknik yang bagus lah. Okey. Jadi kita tekan LED kita macam mana? Tadi kita tengok nombor, sibuk dengan nombor, LED tak tengok. So, kita tekan reset. Saya tekan sekali. LED nombor 13 nyala, tekan sekali lagi. 12 nyala, tekan sekali lagi. 11 nyala, tekan sekali lagi. 10 nyala, tekan sekali lagi. Tak ada apa yang menyala. Tak ada apa yang menyala sebab apa? Sebab kita tak bagi arahan. Kita tak beritahu selepas nombor 5 nak buat apa. Nombor 5 nak buat apa ni? Nampak ni? Ni nombor 5 ni. Saya nak nombor 5, saya nak reset semua sekali LED tu kepada off. So kita nak reset dia lah. Jadi siapa yang kawal penyalaan LED ni adalah nilai counter. So kita nak kena reset nilai counter bila counter adalah 5. So kat belah bawah ni, if counter equal 5. Saya akan bagi tahu sebab saya ada 5 arahan. Saya ada 5 arahan. Arahan pertama adalah untuk reset nilai counter kepada kosong. Yang lagi 4 arahan adalah untuk mematikan semua LED. Tapi kalau boleh saya nak pakai 4 sebab kita punya satu line je. Mudah. So sebab saya ada 5 arahan, saya kena open curly bracket and close curly bracket. Atas ni tak perlu sebab apa? Satu statement je. So saya nak beritahu sini counter is equal to 0. 4 integer I sama dengan 10. I less or equal 13, I plus plus. Lepas tu saya beritahu digital right pada pin number I adalah low. Tutup. Okey, kita upload. Lepas ni saya tekan 1, 2, 3, 4. Yang kelima dia akan reset semua nombor. Saya tekan sekali lagi, dia akan ulang semula 1, 2, 3, 4. Jadi program ni dah auto reset lah. Okey, so kita tengah uploading. Dan uploading. So, kita tengok status dia sekarang. Saya tekan. 1, 2, 3, 4. Saya tekan kali kelima. Dia reset semua. Ulang semula. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Okey. Okey. Kawalan ni dah siap dah. Jadi mudah kan nak pakai digital input ni. Jadi kita nak buat macam ada beberapa konsep. Kita dah belajar pasal benda ni, kita nak apply-kan dia lah. Kita nak buat macam mini project sekejap. Berkenaan dengan digital input dan juga digital output. Digital output ni pun saya kalau boleh nak perkenalkan awak kepada yang ni lah. Relay module, saya ada 2 channel relay module.
Tapi saya pakai satu channel je untuk hari ni. Okay. Jadi kita nak buat basic program kepada digital input. Jadi saya nak gunakan satu lagi push button programmable. Saya letak dulu sini. Jadi kita akan buat beberapa wiring sekejap. Jadi apa kata kalau kita fokuskan kepada wiringnya dahulu. Ini saya letak tepi dulu. Okay, kita nak buat wiring. Jadi wiring ni kita nak buat, benda pertama sekali saya nak cari saya punya wire jumper dulu lah. Okay, ada wire jumper. Kita nak tarik ground dahulu, pergi kepada breadboard. Tu yang paling penting. Kita tarik ground. So this one ground. Tarik dekat warna biru kalau boleh. Supaya mudah. Satu lagi dekat 5 volt. So ada sini ada 2 ground. Kita ada sini 5 volt. Okay, so 5 volt tarik sini. So kita sekarang power line kita dah ada ni. Ini saya letak sikit dekat belah atas ni. Okay. Kita wiringkan kita punya wire push button sini ground, pergikan kepada satu pin. Okay. Satu lagi pin dia, kita pergi directly kepada kita punya pin. Kita dah pakai pin nombor 2 kita. So kita pakai nombor 3 lah. Jadi pin nombor 2 dengan pin nombor 3 kita ada programmable input. Lepas tu kita nak ada LED lah. Saya tengok jap saya punya LED ni ground. So sini ground. Yang ini pula ground dia dekat belah sini tepi. So ni ground. Boleh tak ni belakang sikit? Yes, ni boleh belakang sikit. Ni boleh sini. Yang belah tengah tu common dia adalah ground So yang tengah ni ground. Saya share dia punya ground LED ni supaya kita tak ada nak pakai banyak sangat wayar tau. Lepas tu pin yang satu ni kita akan pergikan kepada let's say nombor 13. Satu lagi kita nak pergi kepada nombor 12. Okay. Ni tepi sikit wayar. Dah. Yang ni jangan rapat sangat lah. Nanti nak tengok kita tekan tu. Gitu. So push button ni ada banyak ruang untuk kita tekan lah. Dalam tangan besar tak. Okay, siap. Last kali kita nak wiringkan kita punya relay. Kita punya relay sini. Saya letak sini. Saya letak atasnya. Ni boleh lah sini boleh. Okay. Wayar merah ni adalah wayar VCC 5 volt. Saya pin dekat sini. Wayar hitam ni wayar ground lah. So saya pin dekat sini. Kuning ni dia punya input 1. So input 1 ni saya nak pinkan pada katalah sini nombor 8 sini. Nombor 8. So saya sekarang ada 3 digital output. Lepas tu kita ada 2 programmable push button. So kita nak buat application sikit lah. Jadi awak boleh nampak kegunaan dia. So kita nak pergi kepada kita punya program ni balik. Kita nak modify supaya dia memenuhi kehendak kita punya hardware sekarang ni. So LED 1 pada pin 13, LED 2 pada pin 12. Okay. Lepas tu kita ada sini relay pada pin number 8. Lepas tu biasanya counter saya biar. Biasanya push button ni saya tak declare dekat belakang ni. Contoh macam PB1 sama dengan 2. Biasa tak buat macam ni. Sebab apa nanti kita baca digital read. Bila kita baca digital read, kita nak kena simpan dalam satu pun boleh ubah. Kat situ saya baru declare. Saya baru declare variable untuk input dekat digital read. Okay. So bergantung kepada perangai programmer masing-masing lah. Ada setengah tu dia suka awal atas, suka declare pin. Tapi kelemahannya adalah saya kena tukar semua sekali input saya kalau saya nak ubah pin lah. Tapi biasanya kalau kita dah buat macam ni, kita dah rancang pin kita. Jarang kita nak tiba-tiba nak tukar pin lain lah. Jarang. Sebab kalau kita nak buat program, kita nak buat projek apa-apa kan, kita nak kena benda pertama sekali kita nak kena kenal pasti
berapa banyak analog input, berapa banyak PWM, berapa banyak I2C yang kita nak kena gunakan lah. Kita dah declare semua, baru kita program. Jangan kita nak program sikit, lepas tu baru nak tambah hardware. Jadi itu tidak merancang lah. Bila tidak merancang ni, kadang-kadang kita tengoklah maker Uno ni tak sesuai punya. Nak kena pakai Arduino Mega. Jadi student kita ni kalau boleh dia tengok seluruh input dan output dia, apa yang dia ada, barulah dia boleh tengok kepada controller yang sesuai. Okay. Jadi sekarang ni kita dah declare pin mode 2 input pull up. Saya pakai satu lagi pada pin 3. Copy and paste. Pin 3. For integer kita sekarang ni pakai 12, 13. Nombor 8 ni, nampak? Bila nombor 8, saya dah tak boleh pakai 4 ni. Saya sengaja letak 8 kat situ. Jadi ada baiknya kalau saya jadikan dia nombor 11. Supaya saya boleh letak sebelahnya belah dan kita boleh pakai control structure ni lah, 4 ni lah. Supaya dia lagi mudah. So kita starting dengan nombor 11. Mati dengan nombor 13. Saya nak kena tukar saya punya wiring sini. Wiring sini saya tukar 13, 12, sini 11. Dia menyala sekarang ni. Dia menyala sebab apa? Ada program sekarang ni. Program yang tadi menyala, saya tekan ya. Nanti saya beritahu kenapa LED pada relay tu. Relay tu sebenarnya dia current syncing. Dia dalam wiring current syncing. Current syncing maksudnya voltage dah tunggu. Kita nak kena bagi ground. Itu namanya current syncing. Maksudnya nak bagi ground, kita bagi low untuk onkan dia. Ni nak pakai relay ni lah. Relay untuk 2 channel. Relay module ni ada setengahnya dia jenis current sourcing. Maksudnya kita kena bagi high baru dia on. Ini biasa kita gunakan lah untuk electrical. Tapi kadang-kadang ada setengah tu current syncing. Kebanyakan masanya kalau saya beli ni dia adalah current syncing lah. Kalau nak beli current sourcing, kita kena nyatakan lah. Dan kadang-kadang dia ada yang jenis relay dia, ada yang jenis 24, ada yang jenis 12, ada yang jenis AC. Yang saya gunakan ni jenis yang 5 volt punya lah. So masa beli tu nak kena tulis lah 5 volt relay module 2 channel. Jadi sekarang ni kita dah bagi tahu 4, 11 sampai 13 sebab kita punya output. Serial begini mungkin kita nak guna. Bawah ni saya dah boleh padam lah. Saya akan nyatakan saya punya spek sedikit demi sedikit. So sini saya dah boleh beritahu push button 1. Lepas tu saya just copy and paste. Ini push button 2 saya pada pin number 3. Apa yang saya nak buat? Kalau saya tekan push button 1, let's say LED 1 menyala. Okay. So kita akan beritahu if PB equal 1. Sorry, equal 0 sebab kita tengah active low. Saya pakai satu statement je. So digital right. Pada pin number 13, high. High sebab kita setting kita punya LED ni dalam current sourcing tau. Kita kena supply current sebab dia punya ground dah tunggu tu. Okay. So kalau saya lepaskan, dia akan mati lah. So ni press and hold. Kita upload. Kita upload dulu. Jangan kalau boleh terus buat satu sistem program kita buat banyak-banyak tau. Kita kena buat sikit test, buat sikit test. Lepas tu cantiknya kita buat dia sebagai blok. Nampak? Tak masalah kena dia kata PB was not declared. Bukan apa? Ada 2 PB ni. Mana satu? Padahal PB ni tak declare integer. So kita nak bagi satu, sini satu. Sekali lagi kita upload. PB1 kita ni pada pin number 2. Maksudnya push button yang dekat maker Uno. Uploading dan uploading siap. Sekarang ni saya tekan press and hold. Nyala, press. Saya lepas. Yang belah LED belah bawah tu letak LED macam ni macam tak apa nak nampak pula satu lagi tu. Sebab dia punya kecerahan tu terang sangat. Okay. Tapi sepatutnya kalau awak pakai LED jenis ni, awak nak kena pakai perintah tau. Sebab dia sekarang ni 40 mA supply daripada 8 mega. Yang LED kita ni kadang-kadang dia ikut warna lah. LED kalau warna merah kuning tu dia punya current dia lain, tapi dia punya minima current adalah 17 mA ke 25 mA. So kita supply banyak ni. 2 kali ganda. Kenapa boleh guna? Setakat nak guna testing bolehlah untuk prototyping, tapi kalau nak untuk yang keadaan sebenarnya kita nak kena pakai perintah juga sebab mungkin benda tu sebulan 2 bulan okey lagi, lepas tu dia terus mati.
So dia punya lifetime untuk LED tu habis terus lah sebab you bagi current tu 2 kali ganda daripada dia punya keupayaan. Jadi sekarang ni kita nak tekan pula lain. Kalau tekan push button 2 apa jadi? Kita nak on off relay. So if PB2 equal kosong, saya akan onkan relay lah. Digital right pada relay. Kita on tau. On maksudnya kita nak bagi dia current sinking, low. Kita nak bagi low. Ni on. Kalau kita lepas, kita nak high kan dia. Upload. Ni saya macam testing komponen je ni. Saya belum masuk program sequence apa lagi ni. Okey, dah siap. Kalau saya tekan dan uploading, saya tekan push button 2 kita, relay tu hidup lah. Lepas, mati. Yang tadi, saya tekan ni, press and hold, LED menyala lah. Lepas, mati. Okey. Kita punya LED satu lagi tu kita tak test, tapi saya rasa okey, tak ada masalah. Jadi baru kita nak boleh start dengan sequencing kita lah. Apa yang saya nak buat adalah, ni testing je komponen. Bila kita buat sesuatu program apa, kita nak benda pertama kita nak test komponen kita okey tak okey function. Lepas tu baru kita start program lah. Ni program yang sebenar. So saya berminat dengan push button 2 ni. Saya berminat sebab saya nak jadikan dia sebagai counter. Saya nak push button ni sebagai counter, saya tekan pertama, LED menyala. Kedua, mungkin LED blinking. Saya akan tekan kali ketiga, relay dia menyala. Jadi kita nak start buat macam subroutine lah. So saya nak kena buka open and close bracket, curly bracket sebab kita nak increment counter CNT plus plus semicolon. Sekarang ni saya nak bagi sebagai delay untuk di bouncing. Delay 300. And then kita nak ngelakkan daripada saya tekan hold lah. So while digital read pada pin number 3 equal kosong semicolon. Maksudnya dia akan looping je dalam tu. Siap? Baru kita tengok status pada counter tu lah. So if counter equal 1, saya nak LED 2 menyala. Digital right LED 2 high. If counter equal 2, kalau saya tekan pin number 2, saya nak LED 2 off, LED 1 pula menyala. Tapi macam tak nampak tak? Tak apa. Apa kata ni? Copy ke bawah. Ni di atas. So kalau saya tekan pertama kali LED 1 menyala, kalau tekan kali kedua, kita nampak LED 2 menyala, tapi sebenarnya kita akan nampak dia lagi cerah sebab LED tu duduk sebelah punya belah tu. Kita tak nampak sangat dia punya perbezaan dia. Tapi kita akan nampak dia cerah sangat tu, maksudnya 2 LED tengah menyala lah. Yang ketiga, saya nak bagi tahu tolong matikan 3 LED tu. Sorry, 2 LED. Counter 3, saya suruh dimatikan 2 LED. Equal, sorry. Open curly bracket, close curly bracket. Saya just copy ni. Copy, paste. LED 1 dan LED 2 kita matikan dia. Dan kita akan onkan relay. Digital right relay low. Tapi kalau dah relay ni on, okey, keempat, if counter equal 4, saya nak reset nilai counter dan saya nak reset juga untuk relay. Sebab relay tengah on ni. Kalau tak nanti relay panjang hidup je. So saya ada 2 statement, saya kena open and close bracket. Counter adalah equal kosong. Dan digital right pada pin relay adalah high untuk kita offkan dia. Kita dah boleh upload. Push button punya function ni yang satu ni pada Maker Uno ni masih saya tak ubah lah. So kalau tekan press and hold, LED 1 menyala. Dan uploading. Oh, relay dah hidup ah. Kenapa relay dah hidup? Relay kita setting apa?
pin mode 13 output. Kita punya relay adalah pin nombor 11. Tak apa. Kalau kita nampak jadi macam ini, pin tu statusnya kadang-kadang dia dah jadi output, kita boleh declare dia pada setup, kita beritahu relay tolong off. Digital right relay dalam keadaan off. Supaya dia off lah. So kita punya starting initial kita adalah 2 LED off, 1 relay off. Uploading dan uploading. Okey dah. Dah ada senyap So kalau saya tekan push button 1 ni, LED 1 nyala lah. Lepas lah. Kalau ni ada counter. So push button ni ada counter function. Saya tekan 1 LED menyala. Saya tekan kali kedua 2 LED menyala. Saya tekan kali ketiga relay menyala. Saya tekan kali keempat relay mati, kita reset counter. Saya tekan semula dia ulang semula ni. Sentiasa dia ulang je benda ni. Jadi apa yang kita buat ni, kita dah buat untuk digital input teknik polling. Teknik polling ni. Dia ada teknik interrupt. Teknik interrupt ni kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. Jadi saya rasa setakat tu saja perbincangan kita untuk digital input menggunakan control structure if bagi penerangan tentang function biasa untuk digital input. Lepas tu kita dah bincangkan pasal bouncing, macam mana kita nak ngelakkan dia menggunakan teknik debouncing, menggunakan delay. And then kita dah bagi tahu kalau kita press and hold, macam mana kita nak mengelakkan nilai counter tu sentiasa meningkat sebabkan kita press and hold. Kita gunakan while tadilah. Lepas tu kita dah terangkan sikit pasal mini project yang kita dah buat ni. Jadi saya rasa setakat tu saja perjumpaan kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada perjumpaan akan datang.